محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى جميع الروح مسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi Majlis, Ustaz Zaki, yang berbahagia amalan kita, Abang Rahim, abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah pertemukan kita pada malam ini di bulan yang mulia. Kita masih lagi berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang insan yang paling kita kasih dan satu orang insan yang mana banyak korban untuk kita. Tak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tak kena Islam. Tak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak ada iman dalam dada kita, tuan-tuan. Jadi di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain, kita duk selawat dah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal. Marilah sama-sama kita mempertingkatkan lagi berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan lagi dan lagi berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirkan rasa cinta, rasa kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah dan para malaikat pun berselawat kepada Rasulullah, siapa kita, tuan-tuan, tak mau selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam?
dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ulang ayat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah ulang ya ayyuhallazina amanu lebih kurang 80 kali lebih. Allah taala ulang ayat ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Setiap ayat ya ayyuhalladzina amanu Allah Ta'ala letakkan di permulaan ayat. Tetapi ayat berkaitan berselawat kepada Rasulullah Allah Ta'ala letakkan di pertengahan ayat. Sebelum Allah Ta'ala nak perintah kita supaya berselawat kepada Rasulullah, Allah bagi tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat telah berselawat kepada Rasulullah, baru Allah Ta'ala perintah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya amalan yang Allah sendiri pun buat iaitu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah Taala perintah kepada kita untuk berpuasa, tapi Allah tak puasa. Tetapi ayat yang berkaitan dengan selawat, sebelum Allah Ta'ala nak perintah untuk kita berselawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala sendiri dan para malaikat pun telah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak apa tuan-tuan? Besarnya selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10." Kata Nabi, orang yang selawat kepadaku dengan 1 kali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan selawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Tuan-tuan, kita selawat kat Nabi sekali, Allah selawat kat kita 10 kali. Tuan-tuan, selawat Allah Taala kepada kita merupakan rahmat, selawat malaikat kepada kita merupakan keampunan. Tuan-tuan, kalau Allah selawat kat kita, tuan-tuan, kita nak apa lagi dalam dunia, tuan-tuan? 10 kali selawat, 10 kali rahmat. Para ulama mengatakan kalau satu saja rahmat Allah Ta'ala tunjuk kat kita, tuan-tuan, nescaya apa dah kita tak mahu atas muka bumi ni, tuan-tuan. Satu rahmat. Ni 1 kali selawat, Allah selawat kepada kita, tuan-tuan, 10 kali selawat. Apabila kita rajin untuk selawat pada Nabi sehari 100 kali, 1000 kali, 10,000, 20,000 kali, tuan-tuan, kita akan dibasahi, kita akan lencun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu hari sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, dalam satu hari berapa kali kami nak kena selawat kepada Tuhan?" Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, dalam satu hari berapa kali kami nak kena selawat kepada Tuhan?" Rasulullah tak kata sehari 100 kali, Rasulullah tak kata sehari 1000 kali, Rasulullah tak kata sehari 2000 kali. Nabi kata apa? Lagi banyak, lagi bagus. Lagi banyak, lagi bagus, tuan-tuan. Jadi, dengan bulan Rabiul Awal ni, tuan-tuan, mai sama-sama kita zahirkan rasa cinta, rasa kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita hidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru rasakan cinta, baru kasih, tuan-tuan. Kalau sambut maulud takat belarak, takat ceramah saja bukan, tuan-tuan. Banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari yang kita kena banyak lagi berselawat kepada Rasulullah, hari apa? Hari Jumaat, tuan-tuan. Hari Jumaat, kalau kata hari lain kita selawat 1000 kali, 500 kali, hari Jumaat kita tambah lagi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi dengan kita berada di bulan Rabiul Awal ni, tuan-tuan, mai sama-sama kita mempertingkatkan lagi, memperbanyakkan lagi berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga dengan kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moga-moga di hari akhirat esok, tuan-tuan, kita akan bangun
bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga Nabi kenal kita tuan-tuan. Moga-moga Nabi kenal kita, dan moga-moga kita akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni adalah malam pertama pertemuan kita tuan-tuan. Saya tak pernah mai surau ni. Ini kali pertama surau Al-Bana, surau Al-Bana. Apa nama di Sungai Petani ni, duk mai di tiap-tiap bulan, duk mai di Masjid Al-Majdi, Masjid Kuning Sungai Layak tiap bulan saya mulai. Lepas tu duk pergi lagi Masjid Laguna, Masjid Andalusia Laguna Merbuk, duk pergi khutbah Jumaat. Kadang pergi khutbah, kadang imam tarawih di Masjid Pematang Gedung, duk pergi tarawih Surau Taman Sejati, Masjid Taman Peruda, atau antara yang duk pergi lah di belah Sungai Petani ni. Ni di sini ni tambah kali lah. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak ada pertalian darah, tetapi kita adalah bersaudara. Dalam dada tuan-tuan ada kalimah la ilaha illallah, dalam dada saya ada kalimah la ilaha illallah. Kita sama-sama ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita semua adalah bersaudara. Tak kira lah tuan-tuan, dia kulit hitam ke, dia kulit putih ke, dia orang negro ke, orang Amerika ke, Afrika ke, orang apa ke, dia ucap kalimah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia ucap la ilaha illallah, dia ucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita semua adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu adalah bersaudara. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu golongan yang akan berada di naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, golongan itu tuan-tuan adalah golongan yang mana mereka di atas muka bumi dulu mereka berjumpa dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berjabat tangan, kita salam dengan saudara kita, dengan kawan kita, sebelum kita nak lepas tangan tuan-tuan, Allah Taala gugurkan dosa-dosa kita. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita tuan-tuan pada malam ini moga-moga diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah buat satu ketetapan bahawasanya kejayaan saya, kejayaan tuan-tuan, kejayaan umat ini adalah dalam mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang apabila dia bawa agama dalam kehidupan dia, dia letak perintah Allah di depan dia, maka dialah orang yang berjaya di dunia dan dia berjaya pada hari akhirat tuan-tuan. Sebaliknya satu orang apabila dia letak agama dan perintah Allah di belakang dia, maka dialah orang yang paling rugi di dunia tuan-tuan, dan lagi-lagilah dia rugi pada hari akhirat. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, kerana dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini lagi sekali Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita tuan-tuan untuk solat fardu maghrib, cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kita solat secara berjemaah. Solat adalah satu perintah Allah, dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengerjakan dengan secara berjemaah. Pada saat dan ketika ini tuan-tuan, ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita tuan-tuan, pada waktu dan ketika ini berada di supermarket, di mal-mal, di kedai-kedai makan tuan-tuan. Pada saat dan ketika ini tuan-tuan, ada kawan-kawan kita duk lepak di kedai-kedai kopi tuan-tuan. Pada saat dan ketika ini ada saudara-saudara kita tuan-tuan duk layan berita di rumah. Tetapi pada saat dan ketika ini, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah
dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah taala pilih kita tuan-tuan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Dan tuan-tuan, kita yang boleh main masjid ni tuan-tuan, kita kena ingat betul-betul, kita yang boleh main masjid ni bukan sebab kerana kita sihat. Kita yang boleh main masjid ni bukan sebab kerana kita tu ada motor, ada kereta. Kita yang boleh main masjid ni tuan-tuan bukan sebab rumah kita tu dekat dengan masjid. Tetapi kita yang boleh langkah main masjid ni tuan-tuan dengan izin Allah, dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tuan-tuan lagi sihat lagi daripada kita tuan-tuan. Ada orang lagi sihat lagi daripada kita tuan-tuan. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, sakit gout tak ada, sakit orat tak ada, sakit pinggang, sakit lutut, apa pun tak ada tuan-tuan. Tetapi apabila mereka dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hayya 'alas salah, mai sembahyang, hayya 'alal falah, mai menuju kejayaan, dia tak boleh langkah mai masjid tuan-tuan. Sedangkan dia lagi sihat daripada kita. Kita hak main masjid ni tuan-tuan, ada hak bukan apa sihat sangat. Ada hak sembahyang atas kursi. Ada hak yang pakai tongkat. Ada hak sakit orat. Ada hak yang tuan-tuan tera nak sujud tu puas pedoh. Ada hak nak bangkit daripada sujud, nak biri balik tu pun puas tuan-tuan. Tetapi Allah Ta'ala pilih mai berjemaah di masjid tuan-tuan. Satu orang sahabat saya ustaz, dia pergi buat majlis korban, buat korban di Afrika. Dia kata dia tengok di sana Allah terbit air mata. Pasal apa? Di sana tuan-tuan masjid bukan canggih punya kita elok-elok ni. Masjid buruk ya, masjid tak apa elok. Tetapi 5 waktu di masjid penuh orang. Hak mai tu dia kata ada hak pakai tongkat, ada hak gesek. Kaki tak ada ni, gesek mai nak pi juga berjemaah di masjid. Di tempat saya tuan-tuan di surau Taman Seri Abadi. Tuan-tuan pergi di Teluk Cengai tu ada surau Taman Seri Abadi dalam taman tuan-tuan. Saya ada pergi qiyam mulai tiap bulan di situ. Ada satu orang pakcik, dia mata tak nampak. Mata tak nampak. Setiap waktu anak dia, pimpin dia mai juga berjemaah di surau dia tuan-tuan. Di satu masjid, Masjid Aman. Laki bini, laki lepas pencen telekom tuan-tuan. Nak pergi berjemaah di masjid setiap waktu, tapi kena pakai tongkat. Bini tolong bawa kereta. Setiap waktu mai juga tuan-tuan di masjid dengan izin Allah, dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lagi sihat daripada kita tuan-tuan. Dengan azan dia buat buka ya tuan-tuan. Dia tak boleh nak langkah ke masjid. Ada orang tuan-tuan motor 2-3 biji, kereta 2-3 buah. Tetapi apabila dia dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hayya 'alas salah, mai sembahyang, hayya 'alal falah, mai menuju kejayaan. Motor-motor dia, kereta-kereta mewah dia, tak boleh bawa dia ke masjid tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tanpa taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tuan-tuan, rumah lagi dekat lagi dengan masjid. Rumah dia lagi dekat dengan masjid. Buka pintu rumah, nampak terang-terang pintu masjid, bumbung masjid. Ada hak masjid dengan rumah dia tuan-tuan, bumbung kembang. Dengan masjid, rumah dia dengan masjid punya dekat, bumbung rumah ni kembang. Tapi dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hayya 'alas salah, mai sembahyang, hayya 'alal falah, mai menuju kejayaan. Dia tak boleh tolak pintu mai rumah masjid tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh nak langkah mai masjid tuan-tuan. Rumah kembang dengan masjid tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tanpa taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya solat itu sangatlah berat kecuali orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menega. Ada orang dia menega tuan-tuan pasal malam dan sebagainya. Apabila dia dengar azan tuan-tuan, dia tak boleh tinggal perniagaan dia untuk mendirikan solat. Dia tak boleh tinggal perniagaan dia untuk mendirikan sembahyang. Dia tak boleh. Sedangkan Allah Ta'ala sebut kepada orang yang menega,
rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan solat. Ada orang tuan-tuan dah duduk dah di kawasan masjid, mai dah di kawasan masjid, singgah dah di kawasan masjid. Singgah berapa tuan-tuan? Pi tandas. Singgah minum ayak kowe, singgah tukar pampers anak, tuan-tuan. Orang tengah semayang dia pi minum ayak kowe, pi tandas tukar lampin anak. Dia tak boleh juga mai naik sama-sama dengan kita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tanpa taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bukan kata duduk di kawasan masjid, duduk dalam masjid dah tuan-tuan. Ni duduk dalam masjid dah. Ya Allah. Kadang-kadang kita tukar kapek baru, kita buat wiring, kita panggil tukang-tukang mai kan. Lepas mai pagi pukul 10 mai duk operasi, duk pasang apa semua. Bila mai time semayang Zuhur tuan-tuan, depa berhenti bukan berhenti semayang. Dia pergi duduk di belakang, dia tiba nasi. Duduk dalam masjid, duduk di belakang, dia tiba nasi. Orang duduk semayang, dia duduk segan. Pergi duduk di belakang. Dia tak boleh juga nak berjemaah. Betul tak betul? Berlambak-lambak. Tuan-tuan. Dia tak boleh juga nak semayang. Tu hak duduk korek liang kubur tuan-tuan. Tes semayang Zuhur, tes semayang Asar apa semua. Tak semayang. Tuan-tuan. Tak semayang. Tak boleh nak semayang. Pasal apa? Pasal tanpa taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apabila kita dengar azan, kita dengar muazzin azan, Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bila muazzin kata hayya 'alas solah, kita tak jawab balik hayya 'alas solah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muazzin panggil hayya 'alas solah, mai semayang, kita tak jawab balik hayya 'alas solah, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat betul-betul tuan-tuan, kita hak boleh langkah mai masjid ni, boleh mai semayang berjemaah ni tuan-tuan dengan izin Allah, dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Takkan taman apa lambat keliling ni tuan-tuan banyak ni ramai tuan-tuan. Allah pilih kita tuan-tuan. Depa Allah tak pilih. Islam macam kita juga. Nama Islam macam kita juga. Ada telinga macam kita juga, ada kaki macam kita juga tuan-tuan. Dengar azam macam kita juga. Tapi kita boleh langkah mai. Depa tak boleh mai pasal apa? Tanpa taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Nabi bagi tahu satu orang dia ambil wuduk dengan sempurna dari rumah dia. Dia langkah main masjid. Satu langkah Allah ampunkan dosa dia. Satu langkah Allah angkat darjat dia. Tuan-tuan, dekat dunia tak nampak. Yang sebut pahala tu mana dia? Yang kata satu darjat tu duduk mana? Benda apa darjat? Tak nampak tuan-tuan. Esok duduk dalam tanah, nampak. Apa itu darjat? Apa itu pahala, apa itu dosa tuan-tuan. Satu orang dia ambil wuduk dengan sempurna dari rumah dia. Dia langkah main masjid. Satu langkah Allah ampun dosa dia. Satu langkah Allah angkat darjat dia tuan-tuan. Ustaz, kami main naik motor, main naik kereta. Macam mana pahala dia? Itu urusan Allah. Dia nak kira macam mana tu kita tak tahu. Yang penting kita main tuan-tuan. Satu. Dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW bersabda, Nabi bagi tahu, berilah berita gembira kepada orang yang berjalan ke masjid di waktu kegelapan malam, bahawasanya dia akan mendapat nur cahaya di akhirat nanti tuan-tuan. Masuk dalam kubur dia bercahaya. Duduk di padang mahsyar dia bercahaya. Ni orang ada ulang ke masjid ni tuan-tuan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, satu orang dia semayang di rumah seorang-seorang dia dapat satu pahala. Orang yang berjemaah dapat 27 kali ganda. Tuan-tuan, agak-agak kita semayang di rumah yang kata satu tu nak dapat tak satu tuan-tuan?
Belum tentu lagi nak dapat satu. Pasal apa? Pasal tolak dengan cucu kacau, tolak dengan anak kacau, tolak dengan kucing di rumah apa semua tuan-tuan. Tolak dengan tak khusyuk apa, belum tentu lagi nak dapat satu. Tetapi kita yang main berjemaah di masjid ni tuan-tuan, tolak pi tolak main pun tuan-tuan, banyak lagi pahala dia tuan-tuan. Tetapi hari ni orang tak nampak 27 pahala, orang tak nampak. Kalau duit orang nampak RM27. Orang tak mau hak RM1, orang nak hak RM27 tuan-tuan. Tapi kalau semayang dia tak nampak 27 tuan-tuan, dia nak hak satu. Hak semayang hak nampak tu apa dia? Semayang apa nama jenazah 4 kali takbir RM10, hak tu setengah masjid tuan-tuan. Pasal apa? Pasal nampak RM10. Ni 27 pahala, mana nampak tuan-tuan? Satu, saya ingat satu apa nama satu orang ulama besar. Tuan-tuan kalau pergi di Masjid Zahid, kalau tuan-tuan biasa pergi Masjid Zahid, masjid negeri kita, Al-Ustaz, tuan-tuan pergi di belakang tu, di belakang Masjid Zahid tu, di apa nama ruang belakang tu, ada senarai nama imam-imam, senarai nama imam-imam, imam besar, imam rawatib masjid negeri Masjid Zahid. Tuan-tuan pergi di belakang tu ada senarai nama-nama dengan gambar-gambar apa semua ada. Ada satu orang ulama kita dulu, lama dah, dia lama dah. Saya pun tak hidup ni. Tuan-tuan mesti tak tahulah hidup tak hidup. Kalau tuan-tuan tahu, tak tahulah. Nama dia Haji Abdullah Mat Taib. Nama dia Haji Abdullah Mat Taib. Dia digelarkan dengan Haji Abdullah Subuh. Tuan-tuan nak tengok muka dia dalam Google tengok pun ada. Haji Abdullah Mat Taib digelarkan dengan Haji Abdullah Subuh. Tuan-tuan, pasal apa yang digelarkan dengan Haji Abdullah Subuh? Haji Abdullah Subuh ni tuan-tuan, apa nama, Abdullah Mat Taib ni, dia mati di Mekah. Dia ulama besar, mati di Mekah. Haji Abdullah Mat Taib ni digelarkan dengan Haji Abdullah Subuh ni tuan-tuan. Pasal apa yang digelarkan Haji Abdullah Subuh? Dia digelarkan dengan Haji Abdullah Subuh. Nak abang betapa hebat iman dia tuan-tuan. Zaman dia bertugas imam subuh di Masjid Zahid tuan-tuan. Waktu dia bertugas di Masjid Zahid waktu subuh. Pada zaman dia bertugas tu tuan-tuan, waktu tu dia ulang mai daripada Masjid Zahid. Rumah dia di Batu Menunggui. Batu Menunggui belah Penang sana. Dia ulang mai daripada Batu Menunggui ke Masjid Zahid. Zaman dia tu tuan-tuan, bukan dia main naik kereta, bukan dia main naik motor, dia main naik sampan, naik perahu. Waktu tu tuan-tuan tak pernah miss jadual dia bertugas imam solat subuh di Masjid Zahid tuan-tuan. Ni Haji Abdullah Subuh, bukan main naik kereta, bukan main naik motor, bukan main naik basikal, tapi main naik sampan, naik perahu tuan-tuan. Ni Haji Abdullah Subuh. Haji Abdullah Mat Taib digelarkan dengan Haji Abdullah Subuh. Tuan-tuan buka Google boleh tengok cerita dia tuan-tuan. Punya hebat ni ulama kita tuan-tuan. Tak pernah miss jadual dia. Tak pernah miss jadual dia bertugas di Masjid Zahid setiap kali apa nama solat subuh tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok kat Google ataupun telpi di Masjid Zahid, dan boleh tengok muka dia siap dengan tahun-tahun dia bertugas di Masjid Zahid tuan-tuan. Haji Abdullah Subuh. Haji Abdullah Mat Taib digelarkan dengan Haji Abdullah Subuh tuan-tuan. Baik. Dalam hadis yang lain ni lajak Aisyah tak apa Ustaz lagi. Dalam hadis yang lain yang selalu kita duk dengar. Hadis ni tuan-tuan kita duk dengar dah. Tapi siapa kena ulang? Untuk mendatangkan jazbah kegairahan kepada kita untuk lagi dan lagi untuk kita tuan-tuan ulang lagi, untuk kita istiqamah lagi dan lagi tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Nabi beritahu satu orang dia solat Aisyah berjemaah seolah-olah dia beribadat separuh malam, dan orang yang solat fardu subuh secara berjemaah seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Tuan-tuan, ni orang yang Aisyah berjemaah dapat seolah-olah dia beribadat separuh malam. Orang yang solat subuh secara berjemaah seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW bersabda, Nabi beritahu orang yang solat
berjemaah dengan memperolehi takbiratul ula bersama imam. Bila imam akad takbir Allahu Akbar, dia di belakang terus Allahu Akbar, Allah Ta'ala akan bagi dua kelepasan. Kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada sifat munafik. Tuan-tuan, hari ni kita tak tahu kelebihan solat takbiratul ula bersama imam. Bila imam akad takbir, kita terus, kita tak tahu kelebihan dia, tuan-tuan. Itu pasal yang bila imam akad takbir, kita duduk belakang lambat-lambat, jalan slow-slow, baru nak pergi ambil semayang. Imam macam Fatihah dah baru nak akad takbir. Duduk di rumah dengar dah qomat baru nak pergi. Pasal apa? Pasal tak tahu kelebihan takbiratul ula bersama imam. Dia duduk ingat takbir, imam kat takbir, dia sagi pun tak apa, dia duduk ingat lagu tu. Padahal ada kelebihan. Imam akad takbir Allahu Akbar, dia pun terus Allahu Akbar. Ada orang, tuan-tuan, dia duduk dah sama orang imam dah, tapi dia jenis was-was pula dah. Imam akad takbir, dia pun terus angkat, tapi tera nak masuk tu pun berkilah, tuan-tuan. Was-was. Allah. Imam dah baca Fatihah, dia tak lekat-lekat akad takbir. Pasal apa? Was-was pula dah. Ambil ayat semayang sama kali dengan kita, dia tak habis lagi ambil semayang. Orang semayang dah, dia ambil semayang ni. Was-was, duk basuh muka ni 40 kali basuh muka. Ada satu orang tu ambil wuduk macam mandi tu. Basah dia. Tengok kesian, tak boleh nak buang penyakit dia, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal was-was. Tu pun satu hamba, tuan-tuan. Ni kelebihan takbiratul ula bersama imam. Bila imam angkat takbir, dia pun terus Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi dua kelepasan. Kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada sifat munafik. Dan kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang mana kalau manusia tahu pahala dan ganjarannya, maka mereka sanggup bergaduh, sanggup mengundi untuk mendapatkannya. Ni 3 perkara ni, tuan-tuan. Yang pertama apa dia? Pahala melaungkan azan. Tuan-tuan, yang kita ada sebut Tok Bilal yang sebenarnya bukan Tok Bilal, yang sebenarnya muazzin. Bilal tu, nama sahabat Nabi tu, Bilal bin Rabah tu, yang betul itu Bilal. Yang kita ada sebut Bilal, yang sebenarnya bukan Bilal, yang sebenarnya muazzin. Itu berapa tempat kita sebut Bilal 1, Bilal 2, berapa banyak Bilal, tuan-tuan. Yang sebenarnya muazzin. Muazzin ni, tuan-tuan, Nabi kata sejauh mana dia azan, sejauh mana suara dia sampai, sejauh itulah Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, tuan-tuan. Kalaulah Tok Bilal muazzin surau ni azan, tuan-tuan, suara dia dengar tu pergi sampai Ambangan Hai tu, contoh, dengar sampai sana, sejauh itulah Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, tuan-tuan. Setiap nyawa seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan akan mendoakan keampunan kepada orang duk azan ni, tuan-tuan. Tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang semua akan mendoakan keampunan kepada orang yang duk azan ni, tuan-tuan. Sebab tu azan ni jangan duk kira mai awal, Tok Bilal tak mai, dia mai awal. Tok Bilal muazzin tak mai lagi, masuk waktu dia azan. Jangan duk tunggu Tok Bilal mai. Ada satu masjid saya singgah, tuan-tuan, masuk waktu 10 minit dah. Tanya awak tak azan lagi. Mereka kata Tok Bilal tak mai lagi, mereka ada gaji. Ya Allah. Tok Bilal muazzin nak kedarah duit haram ke, Tok Imam nak kedarah duit haram ke, tak mai buat kerja. Hak tu dia dengan Allah Ta'ala. Kita mai awal masuk waktu, terus azan, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita nak rebut apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Di padang mahsyar esok ni, tuan-tuan, ada orang yang tenggelam dalam nanah, dalam peluh. Ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang, ada sampai dada. Tetapi orang yang azan, tuan-tuan, orang yang tukang duk azan ni, tuan-tuan, di padang mahsyar esok ni, Allah Ta'ala akan panjangkan leher muazzin akan dimuliakan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak cerita bab Bilal ni, tuan-tuan, bab muazzin ni panjang lagi, banyak lagi cerita-cerita, tuan-tuan. Tapi saya lagi ke-9 tak habis lagi. Ni orang duk azan ni, tuan-tuan. Yang kedua, kalau kita tahu betapa besar ganjaran dia, tuan-tuan, kita sanggup bergaduh, sanggup mengundi. Apa dia, tuan-tuan? Yang kedua, pahala mai berjemaah di masjid ni, tuan-tuan. Kalau kita tahu betapa besarnya, kita nampak pahala, tuan-tuan, kita tak semayang di rumah, kita akan
mai berjemaah di masjid tuan-tuan. Nabi kata sekiranya kalau hangpa tahu betapa besarnya ganjaran sembahyang berjemaah ni, nescaya hangpa akan mai berjemaah dalam keadaan merangkak. Tuan-tuan. Ni, ada mai jemaah ni tuan-tuan. Memang nampak di rumah bersembahyang, di masjid bersembahyang juga. Tak sama, tu mata kita. Dalam pandangan Islam, dalam pandangan Nabi SAW tak sama tuan-tuan. Yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, apa dia? Kalau kita tahu betapa besar ganjaran dia, kita sanggup bergaduh, sanggup mengundi. Apa dia yang ketiga tuan-tuan? Pahala solat di saf yang pertama. Ni pun satu haru tuan-tuan. Kita tak tahu kelebihan solat di saf yang pertama. Itu pasal yang bila main nak duduk dalam saf tuan-tuan pakai duduk tolak. Pasal apa? Pasal tak tahu solat pahala solat di saf yang pertama. Pasal tak tahu ganjaran. Itu duk tolak-tolak aku. Mai masuk lambat kena kok down apa semua orang masuk saf angkat takbir dia baru nak dia syok duduk belakang-belakang dia syok. Dia kalau kata mai ni dia memang tempat dia memang tandu ya. Dia syok duduk tandu ya. Ada macam tu tuan. Mai hari Jumaat ni masuk waktu satu suku. Pukul 12 mai dah. Tapi mai sayang duk kat mana? No, kena apa nama pisang di belakang tuan-tuan duk atas motor kena rokok apa semua tu bila apa khatib dah khutbah apa semua satgi dah nak qomat baru dia keluar main lompat main tuan-tuan padahal pukul 12 main dah rugi tuan-tuan main awal tapi duduk di belakang-belakang pasal apa ni Nabi kata apa kalau kita tahu betapa besar ganjaran solat di saf yang pertama ni, kalau kita tahu, kita sanggup bergaduh. Kita tak mau bagi kawan-kawan kita duduk depan. Kita Nabi duduk depan. Pasal apa? Pasal kita tahu pahala. Memang kita tengok dalam pandangan mata kita, semayang saf semua sama ya. Itu pandangan kita. Pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap saf ni tak sama pahala dia tuan-tuan. Dan kata Nabi SAW, Nabi mendoakan keampunan kepada mereka-mereka yang solat di saf yang pertama. Dan kata Nabi, khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf orang lelaki adalah saf yang paling pertama dan seburuk-buruk saf orang lelaki yang paling belakang sekali. Tuan-tuan, kita kalau masuk masjid, tiga perkara ni kita jangan lupa tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama, masuk masjid tuan-tuan, kita jangan lupa apa dia? Yang pertama, tahiyatul masjid. Adab kita masuk rumah kita, sampai di rumah, adab dia apa dia? Assalamualaikum, baru masuk dalam rumah. Mai rumah Allah Ta'ala, adab dia apa dia? Tahiyatul masjid 2 rakaat. Masuk tahiyatul masjid dulu 2 rakaat tuan-tuan. Kalau kita pergi Masjidil Haram, adab dia bukan tahiyatul masjid. Masuk Masjidil Haram, kita tak payah tahiyatul masjid, kita buat tawaf sunat. Lain pada Masjidil Haram, semua masjid masuk tahiyatul masjid 2 rakaat tuan-tuan. Itu adab yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, masuk masjid jangan lupa apa dia? Niat i'tikaf. Jangan lupa niat i'tikaf. Masuk dalam rumah Allah tak niat i'tikaf, rugi tuan-tuan. Yang sebut i'tikaf ni datang apa? Duduk i'tikaf sebelum akhir Ramadan sebut i'tikaf datang apa? I'tikaf ni bermaksud menetap diri di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat qurbah. Qurbah tu apa dia tuan-tuan? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu masuk dalam masjid tuan-tuan, tak boleh sembang dah bab dunia, tak boleh sembang dah bab bisnes, tak boleh cakap dah hal-hal dunia, tak boleh. Nak cakap hal dunia, nak nega, nak iklan di luar tuan-tuan. Tapi ada juga ustaz-ustaz kita tuan-tuan, sambil duk mengajar, sambil duk iklan produk dia. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Sambil-sambil duk mengajar, sambil-sambil duk iklan nego dia tuan-tuan. Tak boleh. Dalam masjid tak boleh duk nego tuan-tuan. Cakap hal dunia pun tak boleh tuan-tuan dalam masjid. Yang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan, apa dia? Kita masuk masjid, kita kena rebut solat di saf yang pertama tuan-tuan. Dan kata Nabi SAW, Allah dan para malaikat
berselawat kepada mereka-mereka yang solat di saf yang pertama. Selawat Allah Ta'ala merupakan rahmat, selawat malaikat merupakan istighfar kepada mereka-mereka yang solat di saf yang pertama, tuan-tuan. Dulu masa Covid, tuan-tuan, kena semayang jarak-jarak. Oh, pakak kayu rendah ni semua formation punya orang ni, WHO punya kerja ni kena jarak-jarak apa semua. Lah ni dah boleh rapat, tuan-tuan, rapat pergi betul-betul. Pasal ada lagi pasien duk metak sejadah satu-satu duk semayang atas sejadah dia. Tak rapat juga, tuan-tuan. Tu tak kena. Dah boleh rapat, kita rapat pergi elok, tuan-tuan. Sayyidina Umar kalau dah jadi imam, dia akan talih tengok bagi rapat, bagi betul-betul semua, baru dia angkat takbir, tuan-tuan. Ni, Islam sampai dalam saf pun dia ambil kira, tuan-tuan. Ni, kita kena tengok apa nama saf kita, tuan-tuan. Dan kita yang duk mai imrah masjid ni, tuan-tuan, subuh tadi mai dah, maghrib zuhur mai, patah balik asar mai pula, patah balik maghrib mai pula, duduk dalam majlis ilmu. Lepas tu saya tunggu sampai Aisyah. Hari-hari kita yang berulang duk imarah rumah Allah Ta'ala ni, tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Tuan-tuan, saya nak sambung sikit. Dah ni dah kan, sambung sikit. Nabi SAW telah ajak kepada para sahabat solat fardu mesti di masjid, bukan di rumah. Ni satu. Nabi ajak kepada para sahabat sembahyang fardu mesti di masjid, bukan di rumah. Tuan-tuan pilah tanya ustaz mana pun, tok guru mana pun, bukanlah kitab apa pun, tuan-tuan, sepanjang hayat Nabi SAW, Nabi tak pernah solat di rumah. Nabi kata apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah sebagaimana kamu tengok aku solat. Warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah bersama-sama dengan orang yang rokok. Tuan-tuan, nak habaq betapa beratnya solat berjemaah ni, tuan-tuan. Sahabat Nabi yang buta matanya, satu orang sahabat Nabi buta mata dia, tuan-tuan. Nama dia Abdullah bin Maktum. Sahabat ni, tuan-tuan, dia buta. Satu hari, tuan-tuan, dia pergi ke Rasulullah. Dia kata, Ya Rasulullah, boleh tak aku sembahyang di rumah? Pasal aku tak nampak, tak ada siapa nak papah aku pergi masjid. Aku tak nampak, boleh tak aku sembahyang di rumah? Pada mulanya Rasulullah izin. Lepas tu Rasulullah panggil dia balik. Rasulullah kata, hang dengar ada azan? Kita dengar dengan Nabi. Itu sahabat Nabi yang buta matanya pun diperintah oleh Rasulullah untuk solat berjemaah di masjid. Kita yang sihat tubuh badan ni, tuan-tuan, tidak ada alasan untuk kita meninggalkannya, tuan-tuan. Dan betapa beratnya solat berjemaah ni, tuan-tuan, sehingga Nabi SAW nak bakar rumah orang yang solat di rumah, bukan Nabi bakar rumah orang yang tak sembahyang. Nabi perintah nak suruh budak-budak kumpul kayu api, nak pi bakar rumah orang yang solat di rumah. Tuan-tuan, bukan pi bakar rumah orang tak sembahyang, pi bakar rumah orang yang solat di rumah, tuan-tuan. Nak abang apa betapa beratnya solat berjemaah di masjid ni, tuan-tuan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata apa? Bahawa wajarlah dituangkan timah yang mendidih ke dalam telinga orang yang dengar azan, tapi dia buat pekak ya, tuan-tuan. Dengar azan, dia buat pekak punya terabah ya, tuan-tuan. Abu Hurairah kata apa? Telinga habis ni elok mau tuang timah yang mendidih ke dalam telinga dia, tuan-tuan. Sahabat Nabi tengah buat rumah, tuan-tuan. Tengah buat rumah, dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang ni semua kecil. Tinggal terus sembahyang. Kalau kita pergi ke Mekah, tuan-tuan. Tuan-tuan bisa pergi Mekah. Bisa pergi Madinah, Mekah, tuan-tuan. Dengar azan, tutup habis semua kedai, tuan-tuan. Semua tutup terus. Dengar azan, terus tutup kedai, tuan-tuan. Semua lari pergi ke Masjidil Haram. Pergi ke Masjid Nabawi, tuan-tuan. Tinggal. Bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, yang lain semua kecil, tuan-tuan. Yang masalah, tuan-tuan, orang Melayu, orang kita, tuan-tuan, dia jenis pasien dia tengok ustaz. Tengok ustaz sembahyang di rumah.
Ustaz tu serabai. Betul tak? Dia main berjemaah di masjid. Bila? Tiap orang panggil dia kuliah, dia main di masjid. Kalau kata tak panggil kuliah tuan-tuan, kan? Dia main di rumah tu. Subuh main di rumah, lohok main di rumah, asar main di rumah. Maghrib tukar-tukar pasal orang tu pun pasal orang panggil apa nama kuliah. Baru dia main. No 150 200. Ya. Dia kata ustaz, kita bukan nak tengok ustaz. Cakap ini rekam dulu. Saya akan cakap susah tak ada rakam tai. Dan betul, kita kalau ada buat tai, yang tegur kita siapa? Ustaz tegur kita, habis ustaz buat tai, apa tengok? Tak tengok. Bila rakam ni payah. Ni tak nak toleh apa sini. Payah. Tapi saya pergi ngamalan orang ni. Ngamalan barahi teman saya. Pergi tazkirah di Bangi. Dia tak tanya toleh apa. Tak tanya apa. Pergi lah. Ni cakap bayang-bayang ni lah kan. Tapi lah derah sangat ni kejauh. Dan Allah Ta'ala kutuk 3 jenis manusia. Allah Ta'ala kutuk 3 jenis manusia. Siapa dia? Yang pertama, imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Yang kedua, wanita yang dimurkai oleh suaminya. Dan yang ketiga, orang yang dengar azan tapi dia tak pergi masjid. Dengar azan, buat pekak ya tuan-tuan. Kita tak apa tuan-tuan. Ni, 3 jenis manusia ni Allah Ta'ala kutuk. Dan kita tuan-tuan nak tengok betapa lemahnya orang Islam tuan-tuan. Kita tengok masjid. Tak payah duk tengok lah. Dia duk tengok benda lain. Dia duk tengok parti mana kau tidak tengok. Nak tengok betapa lemahnya orang Islam, tengok masjid cukup. Tuan-tuan. Masjid cantik. Dengan kapet baru, lepas tukar, tutupan, kan? Dengan aircon, dengan segala, kan? Punya mewah, tetapi semayang berjemaah ada satu saf. Bukan kata di tempat kita ya tuan-tuan. Saya baru balik dari Perak, pergi Teluk Senarin ni, baru tak balik rumah ni, terus singgah mai sini. Semayang berjemaah di sana, di masjid tu pun tuan-tuan, satu saf. Masjid cukup cantik elok. Tapi berjemaah ada satu saf tuan. Islam tidak akan kuat. Hang buatlah lagu mana pun, Islam tak akan kuat selagi mana masjid tak penuh macam solat Jumaat tuan-tuan. Hang buatlah lagu mana pun, Islam tak akan kuat. Kalau masjid utara tu, cuba tuan-tuan bayangkan kalau masjid kita setiap kali semayang penuh macam main Jumaat tuan-tuan. Orang kapiak tengok gerun tuan-tuan. Tambah kalau subuh kan, pakat menahu pi tuan-tuan, orang kapiak tengok gerun. Ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Satu saf. Gagah-gagah nak ramai sikit malam Jumaat. Ramai sikit tuan-tuan. Masjid adalah hati kepada kampung. Masjid adalah hati kepada kampung. Begitu juga manusia tuan-tuan. Tuan-tuan, manusia pun ada hati. Manusia kalau baik hatinya tuan-tuan, maka baiklah seluruh anggota badan dia. Kalau kotor hati dia tuan-tuan, maka kotorlah seluruh anggota badan dia tuan-tuan. Jadi hati kepada kampung apa dia? Hati kepada kampung adalah masjid. Masjid apabila penuh jemaah tuan-tuan, hidup, maka Allah Ta'ala akan turun rahmat dalam kampung tu tuan-tuan. Sebaliknya kalau masjid tak hidup kan, tak ada orang main semayang, main pun ada 2-3 orang, macam-macam bala Allah Ta'ala turun dalam kampung tu tuan-tuan. Saat-saat dengar orang pecah rumah lah, saat ni lagu ni lah tuan-tuan, macam-macam bala yang Allah Ta'ala tunjuk dalam kampung tu tuan-tuan. Dan yang sebenarnya tuan-tuan, kita orang Islam, kita lah yang menzalimi agama kita sendiri tuan-tuan. Kita lah yang menzalimi agama kita sendiri. Pasal apa yang saya kata lagu tu tuan-tuan? Satu orang Cina dia masuk Islam. Satu orang Cina dia masuk Islam tuan-tuan. Nama dia Abu Bakar. Dulu dia mengajar Quran kat saya. Cina ni dia kerja di Pasar Borong, di market di Lostak. Pasar Borong. Dia Pasar Borong di Lostak ni dia mula operasi tengah malam. Tengah malam sampai ke pagi. Lepas tu lepas pukul 8 tak ada lah. Dia takat pukul 12 tengah malam. 12 malam sampai ke pagi. Waktu operasi Pasar Borong tuan-tuan. Cina ni dia masuk Islam. Dia kerja dengan toke dia. Toke dia Cina kapiak. Mai waktu subuh. Bila mai waktu subuh, dia minta dekat toke dia. Nak pergi semayang berjemaah di masjid. Tahu Cina toke dia kata apa kat dia? Dia kata hang ni masuk Islam ni hang kena pembohong yang kau buat ni. Hang lu tengok ni, duk ada semua orang Islam duk ada.
Mana pergi masjid pun. Orang pergi masjid hari Jumaat saja. Kapiak pok Cina kapiak ni pun duk tengok kita meneru pergi masjid ni hari Jumaat saja. Pernah pergi masjid, semua tinggal pergi masjid. Kita hang ni apa setiap waktu pergi masjid? Hang ingat lepas dua ni semua dah pernah pergi masjid pun. Ada kena murung dengan lepas ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita yang tunjuk akhlak yang tak elok tuan-tuan. Patutnya bila mai azan kan semua meneru pergi masjid tuan-tuan. Tapi hari ni tak tuan-tuan. Kita tunjuk contoh yang tak kena tuan-tuan. Cina tu kata apa hang tengok. Dia pun tak tahu nak jawab apa. Cina Mu'alah dia pun tak tahu nak kata apa. Jadi tuan-tuan, kita lah yang menzalimi agama kita sendiri tuan-tuan. Dan kita yang nak main masjid ni pun tuan-tuan, pun kita kena ingat, kita jangan berasa diri kita tu bagus sangat dah. Sebab apa? Sebab kita ada lagi satu tanggungjawab tuan-tuan, iaitu mengajak saudara-saudara kita mai berjemaah di masjid. Tu pun tugas kita tuan-tuan. Esok di hari akhirat, esok tuan-tuan, saat mana kita nak langkah dah masuk syurga, nak langkah dah ni, nak masuk dah syurga ni tuan-tuan, tapi ada tangan-tangan duk tarik kaki kita tuan-tuan masuk dalam neraka. Sebab apa? Dia kata dulu hang pi masjid tak pernah ajak aku pun. Lalu dekat nak maghrib, lalu depan rumah dia duduk sampah-sampah depan tu, tak pernah keluar dia pun pergi masjid tuan-tuan. Tapi hari ni cuba pergi ajak dia. Cuba boleh pergi ajak dia. Tak cakap pula. Yang hang sudahlah, bagus sangat. Dia pergi keluar ayat tuan-tuan. Bila ajak jadi gitu, tak ajak jadi macam ni. Lah ni kalau kita tak boleh buat macam tabligh kita buat tuan-tuan. Pergi rumah ke rumah kan. Pergi pintu ke pintu nak ajak, nak buat macam tabligh kita tak boleh. Kita tak mampu buat macam apa. Kita guna ni handset, Facebook, WhatsApp grup grup surau, grup taman ni apa semua tuan-tuan. Kita post lah berkaitan dengan dakwah ni tuan-tuan. Ajak kawan-kawan kita tuan-tuan. Kita mampu takat tu ya tuan-tuan. Kan esok ada juga kalau Allah Taala nak tanya kita tuan-tuan, ada juga kita nak jawab tuan-tuan. Kita guna ni WhatsApp, Facebook, apa semua ni tuan-tuan kita guna. Kita ajak saudara-saudara kita tuan-tuan untuk sama-sama kita mai berjemaah di masjid ni tuan-tuan. Menjadi tanggungjawab kita bersama untuk ajak saudara-saudara kita mai berjemaah di masjid ni tuan-tuan. Dan kita ni tuan-tuan bukanlah setiap waktu sampai tak pernah pergi langsung berjemaah di masjid. Ada waktu kita pun cabai kadang-kadang. Kadang-kadang kita pun iman juga. Tapi kok mana pun tuan-tuan kan, jangan satu hari kita tak mai langsung berjemaah di masjid tuan-tuan. Dan dia bercakap pun hak mai dah kan. Hak tak mai pun tak dengar siapa tu juga. Jadi menjadi kita lah. Kita kena tolong sampaikan. Satu lagi ada anak-anak hak besar-besar tu tuan-tuan kan. Tak usah dia bagi sembahyang di rumah. Heret mai. Tu makcik-makcik di belakang tu pun kan. Bila mai sembahyang, halau suami pergi sembahyang di masjid, jangan dia bagi sembahyang. Tapi ada ustaz kita dia ajar apa? Kita kena berjemaah dengan isteri kita. Mai ke mana pula dah? Nak berjemaah dengan isteri kita di rumah. Buat sembahyang sembahyang sunat ke apa ke, sembahyang berjemaah di di rumah. Sembahyang fardu Nabi ajak mai berjemaah di masjid. Tetapi kalau kita tak dan ke, ada waktu masa yang kita lemah ke kan, kita nak sembahyang di rumah, kita buat juga sembahyang berjemaah di rumah kita. Jangan tinggal sembahyang jemaah tuan-tuan. Jangan tinggal sembahyang jemaah. Kalau kita pergi di RNR berhenti dia nak singgah mana-mana pun jangan sembahyang seorang-seorang, sembahyang berjemaah tuan-tuan. Nak abang sembahyang jemaah ni cerita pada panjang ni tuan-tuan. Sehingga kan dalam perang pun Nabi perintah kepada sahabat sembahyang berjemaah. Dalam perang ni pun Nabi perintah untuk solat berjemaah tuan-tuan. Nak abang apa? Betapa beratnya sembahyang berjemaah ni tuan-tuan. Dan kita doalah mudah-mudahan kita yang nak main masjid ni, rukuk kita, sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doalah moga-moga Allah Taala pilih kita setiap waktu kita mai berjemaah di masjid tuan-tuan. Kita doa moga-moga Allah Taala pilih kita, kekalkan kita tuan-tuan istiqamah mai berjemaah di masjid. Pasal apa tuan-tuan? Ada orang dulu ni setiap waktu mai berjemaah di masjid. Setiap waktu mai berjemaah di masjid. Allah uji dengan Covid sampai gelar tak pergi dah masjid. Ni hadu cakap ni pasal kami tengok dekat rumah ni. Tak pergi dah masjid. Pasal tak pergi kesan hak Covid tu sampai gelar pun dia tak mai dah tuan-tuan.
Ada orang perempuan dulu pakai tudung lapur, semua elok dah tuan-tuan. Tengok-tengok main lah tudung pun tak pakai dah. Ada orang dulu rajin duduk majlis-majlis ilmu. Mai akhir-akhir ni tuan-tuan, dia tak mau dah duduk majlis ilmu. Ada orang dulu tuan-tuan cukup baik. Tengok-tengok tuan-tuan bisa dadah lah. Sebab tu Nabi tuan-tuan, sepanjang hayat Nabi SAW, Nabi memperbanyakkan dua doa. Apa dia? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dik. Doa ni hari-hari kita kena doa dah. Wahai Tuhan yang berbolak hati, teguhkanlah hati kami di atas jalan agama. Tuan-tuan, hati kita ni macam-macam, kan? Esok nampak elok, tengok-tengok jadi leguni pula, kan? Kita kena banyak berdoa, kan? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dik. Moga-moga Allah Taala istiqamah kita dalam hidayah. Moga-moga Allah Taala kekalkan, pilih kita setiap waktu kita mai berjemaah di masjid, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala terima segala amalan kita, rukuk kita, sujud kita, dan moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, insya-Allah. Jadi ingat sekadar itu tuan-tuan untuk malam ni. Insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah silap, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Insya-Allah ada jodoh kita jumpa lagi di lain masa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.